Allah Ibn Haji Abdul Karim Haji Karim Amrullah ya. Ya. Jadi mana kita seolah-olah tidak melonjak maju. Dan tengah hari tadi dalam tazkirah singkat saya sebut tentang persoalan dibangkitkan oleh Amir Syakib Arsalan. Tahun 30-an tentang kelembaban umat ketimbang di kebersihan dan lain-lain, bukan dari sudut akidah atau akhlak. Kemudian dikupas oleh Syekh Taha sebut menarik di antara kaya akhir dia tentang manhaj Al-Quran. Maknanya selagi kita tidak dapat melihat tasawur Islam itu dari manhaj Al-Quran, tetapi mesti bahas hal-hal yang baru, yang mencabar. Ini kita masih lagi di tahap Malais of the Ummah yang dikupas oleh Ismail Faruqi pada tahun 80-an tentang the Bedouin culture ataupun desert culture yang disebut Abdul Hamid, yang sebenarnya dikupas sebegitu mendalam oleh Abdul Rahman bin Khaldun dalam mukaddimah. Jadi itu dengan perbincangan awal tadi saya terpanggil untuk mengadakan perbincangan dengan ya, tokoh-tokoh dan intelektual, walaupun saya tidak termasuk dalam kategori itu, tapi sekurang-kurangnya mengikuti perkembangan untuk membahaskan balik hal-hal ini, karena dia tidak ada central idea yang disebut oleh Malik bin Nabi ya, yang boleh mengangkat satu tamadun ialah bila ada satu central fundamental idea pendorong yang disebut guiding ideas. Kalau Ibn Khaldun disebut tentang esprit de corps untuk bangkitkan negara dan tamadun, kita tidak ada, terombang-ambing. Jadi untuk terutama di kalangan anak muda yang terlibat dalam arus gerakan ini, kita harus tahu isu-isu yang dibahaskan 30-an 40-an, kaum muda, kaum tua. Isu perkauman, sama ada isu kaum itu masih yang tebal itu boleh diharuskan, tidak semestinya asabiah dalam arti kata yang jelek betul, tapi kemudian ciri-ciri itu ada. Ini mengingatkan sekali lagi saya kepada Maulana Abul Hasan Ali Nadwi tentang characteristics. Dia bukan nak kata sekarang masyarakat jahiliah tu keterlaluan lah. Nak kata kita nak asabiyah dalam arti kata yang ekstrim pun juga mungkin keterlaluan. Tetapi characteristics of a jahiliah society itu prevalent, masih ada. Dan kita ini harus berani untuk mengupas dan dengan maksud melangkau, mengangkat, melepaskan daripada kongkongan atau kegalauan, kekacauan pemikiran yang ada, iaitu untuk menetapkan suatu dasar yang tentunya berakar pada ilmu. Semua ulama dan pemikir kita mengatakan bahawa puncanya itu ya, macam perbahasan min huna nabda dengan min huna na'lam ya, itu juga di antara Islam yang ekstrim sekular yang berkiblatkan barat totok dengan yang berakar kepada budaya dan agama kita. Kalau di rantau ini Sultan Takdir Ali Shah Bana yang mengatakan bahawa kalau Indonesia mau maju, ia harus berani untuk mewujudkan kiblat baru di barat. Tapi seperti mana kita tahu, memang Ali Shah Bana kemudian beralih sedikit, shift sedikit dari pandangan yang agak terlalu kebaratan
kepada asas budaya, tempatan dan juga agama. Dan kalau kita baca values as integrating force in culture and society, itu memang dia kiblatnya itu jelas, tapi ini dirubah. Dan saya nak rumus buku-buku yang kita baca, dan nak impress Ustaz Nakhai ini, nak mengatakan bahawa kita masih konsisten dengan pandangan ini, iaitu natijahnya itu sebagai mukadimah untuk mengajak kita mengadakan satu perbincangan supaya kita kembali kepada akar perjuangan, iaitu dan faham bahawa pembenturan idea itu akan tetap berlaku, tapi tanpa terikat dengan permasalahan ini. Di kalangan kita harus mengangkat keupayaan kita membahas isu-isu baru. Kita bincang umpamanya kalau di kalangan pemikir di Sudan, di Indonesia, di Turki, itu perbahasan tentang Islam itu jauh ke depan. Tapi kita masih lagi di tahap apakah perkawaman itu relevan, atau apakah khunut itu harus dibaca, dan kalau itu diteruskan, kita tidak mungkin atau mampu mengangkat. Ini bukan ini bukan clash of civilization. Saya selalu sebut dalam beberapa majlis Habib, ini clash of ignorance mengikut Edward Said. Tadi saya minta Rami Hilman edar balik rencana tu. Rumusannya dalam The Nation 4 page. I think kalau dalam Atlantic, I think probably 13 pages maximum. Dia Edward Said, dia kata sebenarnya yang disebut clash of civilization ini is the ignorance of both of each other's cultures and civilizations. Jadi mudah-mudahan kita dapat melepasi tembok benteng kedangkalan ilmu ini dan cuba dengan penuh rasa tanggungjawab dan tawaduk. Ini tawaduk ni penting sebab dalam pemilihan sekarang ni, dalam kandidat saya mesti selalu ingatkan, jangan lupa dia Syekh Jamil Al-Jarumi baru dipesan dalam kita punya sekarang ni Qiyamul Lail Zoo. Dia ingatkan Hujatul Islam Al-Ghazali ni kupasan tentang takabur, riya, ujub. Nak kupas biar Ustaz kupas kemudian. Saya bagi matan je selalu dalam ucapan. Itu yang Siddiq Fadil selalu usik saya, dia kata Anwar dia bagi matan itu yang terbaik, tapi kupas baik dia orang lah ya. Baik, tapi maknanya apa dia? Is arrogance of power, conceit and arrogance of knowledge. And ini kelemahan besar kita. Apatah lagi dalam apa ni, politik. Bukan politik, dalam gerakan lebih kurang sama. Saya sebut politik, orang Habib semua anggu ikram lagi anggu. Tak betul. Dia saya nak kutip pengalaman saya dengan Ustaz Fadil Noor, jumpa kali pertama Syekh Fatih Yakan di Riyadh. Fatih Yakan masa itu dalam keadaan masa takfir wal hijrah banyak ni. Dah banyak takfir termasuk di sini di Malaysia. Dia ingatkan masa itu saya dengan ni, kupas panjang tentang ghurur. Ini bukan ananiah, tapi ghurur. Obsession, apa ya Ustaz Nakhai terjemahan macam mana ghurur? Maknanya obsession dengan pandangan sendiri bahawa dia saja mewakili kebenaran, yang lain itu palsu ataupun tak mungkin diterima. Itu kupasan yang sangat baik oleh Fatih Yakan. Maknanya amaran kepada aktivis gerakan Islam bahawa banyak atau gerakan atau persatuan itu rusak kerana pimpinannya atau aktivisnya itu obses dengan pendirian pribadi, tidak ada kesediaan untuk berbincang, mendengar, mengupas dan mengangkat hidup dalam komuniti dan semangat jamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana terjemah hurur? Hurur. Bangga diri.